bila kita bersama. I'm the best. Oh, you are the best. I'm the best. I'm the best. I'm the best. Yes, you are best. तेरे ख्यालों में खोया मैं मन है. शादी का वादा है ना समझो फन है. मेरी तरफ से तो ये रिश्ता धन है. दुनिया के ये जोड़ी तो नंबर 1 है. दुनिया घुमाऊंगा मैं, ऐश कराऊंगा मैं, डिस्को ले जाऊंगा मैं, पीना कराऊंगा मैं. रातों को आना हमको सताना अच्छी नहीं लगी. मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी. आँखों में जो गर्मी है पहले तो नहीं था. दिल जैसा है बेकाबू पहले तो नहीं था. पहले इतना ही होती थी यूं प्यार की बातें. पहले इतना ही होती थी यूं प्यार की बातें. हैरान हूँ मैं सुनके सरकार की बातें. इकरार की बातें हो या इनकार की बातें. बात छेड़ी तो है कम से कम. शुक्रिया मेहरबानी करो. मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबान करम. Lain Macam ada Shahrukh Khan lah kat dalam ni. Dan juga Lata Mangeshkar. Oh, Luar terbaik. biasa ya. Terbaik. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan mereka. Ya, jangan Saya risau. begitu teruja sekali untuk pengetahuan anda. Suara tadi bukan miming, suara yang betul. Itu suara yang sebenar. Suara yang betul. Yes. Kalau kita boleh test Nadia test satu suara tanpa muzik. Satu line ni ayat. Lagu. Lagu. खुशियाँ गम सहती है. Yeah. Okey. So itu bukti dia. Alright, apa-apa pun duduk dulu. Kita bila dengar Kita lagu Hindustan ni semangat pula Hindustan ni. Iyalah, bukan Kan? senang kita nak tengok orang Malaysia menyanyikan lagu-lagu macam tu. Selalunya ada ramai yang buat tapi tak berjaya sesedap macam yang kita tengok tadi ya. Betul. Dan hari ini merupakan hari yang best, hari Sabtu, dan kita akan menceritakan tentang macam-macam perkara pada hari ini, dan ada perkara yang makanan kita dah masuk international dan kita akan sembangkan sebentar lagi. Cuma hari ini, pagi ni saya nak ucapkan kepada anak saya. Okey. First, Adra Afia, happy birthday to you girl. Happy 7 years birthday, old. happy birthday, happy birthday. Macam tu. Macam tu macam je. tu. Mana tahu bapak-bapak. Jadi jangan lupa minta hadiah kat bapak ya. Yes, of course. Kejap lagi aku beli. Alright, sekarang ni kita cerita tentang benda-benda yang international. Seperti yang semua tahu, kita memang semangat kalau kita tengok movie-movie Avengers. Betul. Yes. Kita suka dengan pelbagai karakter yang ada dalam Avengers. Yeah, dan Avengers ni dia termasuk dalam Marvel. Okey. Cuma Marvel baru-baru ni dalam salah satu komik dia iaitu New Mutant, dia ada sebut tentang makanan yang memang menjadi kegemaran rakyat Malaysia iaitu laksa. Dia betul. Serius? Marvel nak sebut laksa. Serius, saya rasa dia punya penulis dan juga pelukis dia pernah datang ke Malaysia dan pernah makan makanan tersebut. So dia nak letak makanan ni dalam komik dia. So ada dua cerita, satu tentang New Mutant, lagi satu tentang mencari Wolverine. Oh, okey. The Hunt for Wolverine, dan dia ada sebut tentang lepat pisang pula dalam tu. Saya rasa penulis dia mungkin orang Asia ataupun orang yang ada berkaitan dengan orang Malaysia. Mungkin bini dia. Kita tak tahu sebab tak mungkin seorang penulis yang tak pernah datang Malaysia bercerita mengenai laksa. Banyak makanan yang popular kat Malaysia, terutamanya nasi lemak lah. Kalau sebut Malaysia, nasi lemak. Kalau dah pernah datang Malaysia baru kita tahu laksa, apa benda lepas semua kan. Betul. Kan? So saya rasa mungkinlah dia ada pengalaman datang kat sini, dan juga kami sebagai rakyat Malaysia terima kasihlah kat anda semua yang telah meletakkan internationally makanan laksa ni.
So lepas ni dah tahu nak berniaga apa? Betul lah, berniaga laksa ya. Come on Tapi lah, berniaga ni cerita laksa ni bukan senang. Berniaga laksa ni kena sedap. Sebab sekali orang datang kalau makan laksa tak sedap, confirm tak akan datang balik, betul? Itu confirm lah, bukan laksa je, macam-macam lagi makanan. Dan sekarang ni kita nak cerita tentang cuaca kita. Yes. Adakah hari ni hari yang elok untuk kita pergi keluar mencari laksa? Betul, sebab kita Ataupun tengok asyik duduk hujan je rumah sekarang. saja? Tapi macam saya sekarang ni kita nak celebrate birthday anak, so indoor saja. Okey. Dan orang yang kita ajak pun tak ramai juga, dalam 2-3 orang, so boleh lah, tak payah keluar. So cuaca ni hujan ke, panas ke, alhamdulillah still indoor. Okey, kalau kita tengok keadaan sekarang ni kebanyakannya ribut petih dan juga hujan hampir ke semua tempat, termasuklah di Georgetown juga. Ribut petih. Memang kalau ikutkan setiap petang lah hujan. Tapi macam semalam ke kemarin, saya rasa hujan tu macam lama. Dia Kan? membawa daripada pagi sampai ke petang Kan? So, mungkin dia alhamdulillah untuk setengah orang, tapi setengah orang yang mencari rezeki di luar sana, bertabahlah kerana pada zaman sekarang ni memang agak susah. Dan kalau kita ikutkan, ramai juga yang kena buang, ramai yang telah berusaha sendiri menjadikan makanan sebagai salah satu punca pencarian harian untuk mereka menyara keluarga mereka dan macam-macam lagi. Dan hari ini juga, selain masa kita tengok cuaca, kita ada ajak orang untuk datang ke studio untuk menceritakan tentang benda-benda motivasi ni. Yes. Untuk supaya kita ni lebih motivated. Tapi itu semua sebentar lagi. Dan baik. Sebab kalau kita lihat apa-apa saja yang berlaku, kita kena sentiasa keluar daripada ketakutan. Betul. Kita jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru, terutamanya untuk anda pagi ni pun ada yang bersenam, tak pernah bersenam, tak pernah jogging, tak pernah main basikal, tak pernah apa orang kata zumba, yoga dan sebagainya. Cuba sesuatu yang baru untuk kesihatan kita. okey, macam Muaz, apa Muaz dah cuba dah? Saya Setiap pagi lah. Kalau setiap pagi saya cuba untuk bangun pagi. Wow, itu satu benda yang sangat bagus juga. Tak, kita kena bangun awal. Kita Yes. cuba untuk bangun awal, jangan terlepas waktu yang sepatutnya bangun awal tu. Okey lah, masa optimum pukul berapa nak kena bangun? Cantik pukul 6. Pukul 6 saya rasa antara waktu yang paling sesuai lah kita bangun pagi. Jangan lambat Okey. Alright. So kita nak cerita tentang hari ini kita ada Malaysia ni, macam tadi kita cerita tentang laksa sebagai salah satu makanan yang memang dah masuk international. Dan ada juga makanan yang international yang ada di Malaysia yang memang tidak dijumpai di mana-mana negara luar lah. Kecuali negara ASEAN, iaitu durian. Walaupun saya bukan peminat durian, tapi saya tahu durian ni memang menjadi kegemaran rakyat Malaysia dan juga luar negara. Jadi apa yang berlaku, ada satu cerita mengenai bagaimana pemilik durian ini nak menakutkan orang yang sentiasa curi durian dekat dia punya kebun, telah meletakkan itu dia seakan-akan macam pocong apabila kalau kita lihat dengan kain putih yang disangkutkan di pokok ini, niat asal pemilik ini adalah untuk menakut-nakutkan orang yang pencuri nak mencuri durian dia, dan ternyata ianya berjaya kerana dah tak ada kecurian yang berlaku, walaupun dia sendiri sebenarnya pun takut juga. Sebenarnya takutlah. Yalah, bayangkan dia kena gantungkan benda tu kat pokok. Malam-malam ataupun petang-petang sebelum dia nak balik, dia akan nampak benda tu. Mana tahu benda tu jadi real ke apa. Tak, ada lagi satu. Dia kata petang-petang dia ada bakar kayu gaharu nak bagi efek-efek sikit. So bila orang bau ni memang takut dah. Betul. Tapi bajet dia, itu yang paling penting sekali. Bajet dia RM8 je. Oh, okey. Murah. Beli kain putih lah. Beli kain putih, beli ni bakar-bakar sikit, memang terbaik lah. Itu masalah orang kita ni, benda terbuka kan, sebab durian kan semua orang boleh ambil. Tapi janganlah mencuri kot. Dah lah mencuri durian, lepas tu jual pula tu. Lepas tu duit tu kita makan. Oh, tak pekat bro. Taklah, susah nak cakap sebab durian ni dia ada harga kot. Aduh, okeylah, jomlah kita bawakan untuk anda. Ini antara berita yang kita nak update, berita terkini Dilema, di antaranya antara berita sensasi juga ni, menjadi perbualan semua orang. Masih lagi dalam kategori makanan, iaitu siapa tak kenal dengan YouTuber yang memang sedang menjadi viral atau hot sekarang ini, Sugupa Fitra dan juga suaminya. Tetapi baru-baru ini telah viral sekali lagi, bukan kerana masakan tetapi kerana kes yang agak unik sekali. Sebab suami Pavitra ni dikatakan telah dilaporkan dan disyaki memiliki sebuah senjata di dalam kereta beliau, iaitu sebilah sabit yang ditulis perkataan Tiger di dalamnya. Oh, okey. Begitu spesifik. Baik, apa-apa pun dia tidak mengaku dengan tuduhan tersebut setelah dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Fauzi Muhammad Nasir. Dan kalau kita lihat dengan memiliki senjata ini memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan sebatan jika disampaikan kesalahan. Itu dia. Dan sekarang ni dia telah pun dibebaskan dengan apa dia orang kata jaminan, jaminan dengan RM10,000
RM1,000 dan proceeding akan lagi diteruskan pada bulan hadapan. So kita tengok macam mana kes ini akan berlaku. Tapi apa-apa pun yang membuat laporan ni rasanya orang luar lah. Seorang kaki tangan hospital tersebut. Okay. Sebab ianya berlaku di pekarangan hospital. Yes, bila dia dapat tahu benda tu. Bila kita dah jadi popular ni, maksudnya pergerakan kita sentiasa dilihat dan ditengok. Dan susulan daripada berita tersebut ya, kalau kita tengok semalam di sebelah petang, nampaknya Sugu dan juga Pavita telah pun mengeluarkan kenyataan bersama melalui video tersebut, dan ternyata dia kata dia akan meneruskan rancangan ataupun masakan dia di YouTube. Dia nak fokus pada YouTube saja. Selepas ini dia tak nak ambil lagi mana-mana ada tawaran untuk nak keluar majalah ke ataupun anugerah yang nak diberikan kepada dia. Sebab dia terlampau risaulah sebab ramai orang-orang di luar sana yang takut sakit hati dengan dia. Jadi dia kata, apa kata kita back to normal, kita buat perkara asas yang kita buat, macam mana mereka berdua video pertama. Sebab dalam video pertama ni Faiz, kita nampak kebahagiaan dia bersama dengan pasangan dia. Suami dia, ya. Bila jadi macam tu, semua orang terkejut lah kan? Dan sebenarnya itu antara orang kata membezakan antara netizen dan juga orang yang telah keluar di satu platform, iaitu daripada YouTube ataupun TV. So benda dia benda sama aja, cuma bila kita ni telah dikenali, betul, lagi banyak tomahan yang teruk yang kita boleh kena. Kalau biasanya kalau orang tak kenal, biasanya daripada ahli keluarga, dan sekarang ni seluruh rakyat Malaysia akan mengetahui kes ni, dan dalam masa yang sama anda mesti kena psikologi yang sangat kuatlah untuk menghadapi semuanya. Apa pun kepada keluarga ni saya mengucapkan semoga tabah dan seperti apa yang semua ingin tahu, bila kes-kes ini berlaku dan banyak tomahan telah pun berlaku, dan ini telah memberikan satu orang kata idea kepada Sugu Pavitra untuk menolak segala jenis anugerah. Macam baru-baru ni dia menang ikon Ipoh. Betul. So dia akan menolak anugerah tersebut. Dan macam Muaz kata, teruskan hidup macam biasa. Terus hidup macam biasa. Okey, Jun, kita nak beralih untuk berita seterusnya. Ini sesuatu yang juga mengejutkan kita apabila difahamkan ada 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kanga atas pertuduhan memiliki ganja seberat 959.4 gram di sebuah rumah di Padang Pauh, Padang Besar ya. Jadi 3 pengakuan direkodkan setelah pertuduhan dibacakan, dan mengikut pertuduhan mereka didakwa memiliki dan berada di dalam kawalan dadah jenis kanabis. Anggarannya berat seperti yang saya nyatakan tadi di rumah mereka pada 17 Julai, dan kalau tengok pada pertuduhan yang dibuat boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta dan dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun sama memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Mandatory tau. Jadi mandatory tu maksudnya pastilah kan? Pastilah. Jadi ialah benda yang amat mengejutkan kita jugalah kan, dan kita tahu benda ni memang tak boleh nak dibuat, akan tetapi dilakukan juga. Jadi kita nantikanlah bagaimana tindakan susulannya di atas apa pertuduhan yang telah pun diberikan kepada mereka. Mesti ada jawapannya, mesti ada sebabnya. Itulah, kan? apa-apa pun saya rasa mesti ada sebab. Mungkin kerana desperate, mungkin ingin menolong ahli keluarga, cuma cara itu tidak menghalalkan. Betul. Dan sekarang ini kita nak cerita tentang yang sedang berlaku sekarang ini, iaitu pandemik COVID-19. Dan seperti yang sedia maklum, PKP telah pun menjadi kegiatan biasa untuk kita sekarang ini. Cuma ramai yang telah mengambil acuh tidak acuh dengan tidak memakai penutup muka. Dan sebenarnya kita masih lagi melawan COVID-19 ni, dan selagi belum bertemu dengan vaksin, selagi itu kita masih dalam keadaan pandemik. Jadi kepada orang di luar sana, silalah pakai penutup muka, dan penjarakan sosial itu adalah sangat penting. Macam kalau kita tengok dalam gambar ni, dia di dalam train. So semestinya di dalam train penjarakan sosial tu tidak mudah untuk dilakukan disebabkan rush hour, dan mungkin semua orang ingin ke destinasi masing-masing dengan cepat dan tepat. Tetapi ini juga tidak boleh diambil ringan, kerana penutup muka ni biasanya bagi saya penutup muka ni akan mengurangkan lagi jangkitan risiko yang akan berlaku sesama mereka di dalam train tersebut. Sebab kita tak tahu, mungkin kita pembawa tanpa mengetahui bahawa kita ada
COVID-19 tu. Betul. Sebab ada je kan kes macam tu. Betul. Dia tak ada simptom, Tak ada dia tak ada simptom. apa, dia sihat. Tahu-tahu Tiba-tiba dia ada adalah kat dia. pembawa. Yes. Kan? Jadi untuk anda seperti yang semua sedia maklum 1 Ogos ini akan bermulalah wajibnya untuk pakai pelitup muka di tempat awam, dalam kenderaan awam juga. Jadi ada juga SOP yang dikatakan selain daripada compound, kalau anda tidak mengikuti SOP itu anda boleh ditahan oleh pihak polis. Jadi sila ambil perhatian kepada semua sebab kita risau sekarang ni kita dah mula endah tak endah mengenai pelitup muka ni. Ada yang keluar tak pakai topeng, katanya sebab panas, bila tengok semua orang pun tak pakai, buat apa saya nak pakai. Betul. Jadi ini sebenarnya kawalan kendiri sendirilah. Kalau kita ikut orang, susah untuk kita nak kawal sebab kita risau gelombang yang kedua ni akan melanda negara kita selepas kita tengok beberapa buah negara telah menguatkuasakan lockdown semula. Betul. Jadi kita harapkan Malaysia, kita jaga kita harapkan anda terus patuh pada SOP yang telah diberikan. Kan, baru-baru ni saya ada tengok satu video doktor, dia pakai penutup muka dengan tak pakai. Okey. Kadar dia punya pernafasan sama je. Oh. Sebenarnya dia tak melindung pun pernafasan kita. Yang semua kata banyak-banyak alasan tu dia macam Susah nak nafas. dia macam saja tak nak pakai. Kan apa punya manusia. Dia rimas, okey. Rimas kononnya. Baik, Okey, cerita kita tentang beralih. COVID-19, kes telah naik lagi. Okey. Cerita pasal penutup muka tu lah. Tapi kali ini dia kepada warga negara Malaysia hanya beberapa kes. Kebanyakan daripada warga luar negara yang datang ke Malaysia dengan urusan yang tertentu. Dan jangkitan baru telah naik kepada 21 kes dan jumlah kumulatif kes telah penurunan wabak tu telah naik sebanyak 8,861 kes. Dan Datuk Dr. Nur Hisham telah berkata jangkitan itu membabitkan 3 warga Malaysia dan 2 bukan warga negara yang berkahwin dengan rakyat Malaysia atau dibenarkan masuk di atas urusan kerja. Dan kepada warga asing pula ada 5 kes import, iaitu individu daripada Singapura, Australia, Filipina, Pakistan dan Qatar. Dalam pada itu katanya daripada 16 kes penularan tempatan di dalam negara, 13 kes adalah dalam kalangan warga Malaysia, manakala 3 kes dalam kalangan bukan warga negara. Dan sebulan yang lalu seperti yang saya ingatlah, ada sampai satu tahap tu kes dia cuma 1. Okey. Ada yang satu tahap tu kes dia ada kosong pun ada, tak silap. 5, tapi sekarang tengok apa dah berlaku. Okey, Dan ini naik bermakna kepada 21. ada peningkatan yang kita harus risau, tuan-tuan dan puan-puan, sebab bila dah dikuatkuasakan pelitup muka ni bermula 1 Ogos, maksudnya ada benda yang sedang bergerak di kalangan kita. Jadi sama-sama kita ingat di antara satu sama lain. Dan seterusnya mengenai stesen untuk kuarantin ini, sebab kita semua faham bahawa sebelum ini pihak kerajaan telah mengumumkan bahawa mereka yang pulang daripada luar negara ni akan dikuarantin di rumah sendiri. Jadi oleh kerana viral beberapa cerita, mereka tak patuh pada arahan, mereka keluar makan walaupun dah diberikan tag berwarna pink itu. Terlalu banyak. Terlampau banyak, buat macam tak tahu. Akhirnya kerajaan telah menguatkuasakan semula mereka harus dikuarantin di tempat yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan dengan bayaran oleh mereka sendiri. Yes, Jadi tanggungan sepenuhnya. Nak duduk tanggungan hotel ke apa, bayar sendiri. betul, sebab sebelum ni memang pihak kerajaan yang menanggung semuanya, tapi oleh kerana kos tu sangat tinggi, sebab tu dibiarkan di rumah. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, anda yang pulang daripada luar negara tak boleh pilih tempat kuarantin. Maksudnya, saya nak pilih hotel ni, saya nak duduk kat sini, tak boleh. Maksudnya setelah anda sampai ke semua individu di bawah pengawasan PUS, sama ada warga asing ataupun rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara, wajib menjalani kuarantin 14 hari dan tidak boleh memilih stesen kuarantin yang telah pun ditetapkan. Akan tetapi ada beberapa mereka yang dibenarkan, maksudnya dibantu, contohnya macam pelajar yang pulang di bawah tajaan akan ditanggung oleh tajaan sendiri. Yes, kalau keluarga diorang di bawah kategori B40. Okey. Alright. Yes. Dan sekarang ini kepada mereka semua silalah patuh arahan dan ingat COVID-19 pandemik ini tidak berakhir lagi. Jadi kita jaga kita. Okey. Itu paling penting. Daripada dulu hashtag tu ada. Kita jaga kita. Ha. Sekarang ni kita kena jaga diri sendiri juga, ya. Kan, yang tag pink tu jaga siapa nak keluar pergi makan apa semua. Lapar, Duduk dia rumah lapar, lah. dia lapar. Come on lah, kenalah ambil tahu, ambil perhatian tentang orang lain. Kita nak kena habiskan supaya tak ada lagi second wave, third wave. Bila lagi kita nak stop benda ni? So kita rehat dulu, siap tenang. Macam ni kena bagi motivasi. Tenang. Tuan, tenang tuan. Tak Tuan. boleh, tak boleh. Tu macam ada tag yang warna pink tu. Tak ada lah. Tak ada. Alright. Jadi untuk anda semua, terima kasih kerana bersama dengan kami tengok live di Facebook Borak Kopitiam. Yup. Okey, jadi Faiz okey? Tenang dah?
Dah berkenang lah. Jadi bila kita bercerita mengenai orang yang tak menjaga SOP ni, kita rasa marah. Jadi sebab itulah kadang-kadang orang yang dah telah menjalankan, maksudnya macam frontliner kita, dia dah buat yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Tiba-tiba kita keluar dia tak pakai topeng lah, buat Kesian macam kan? tak tahulah, lepak-lepak lah, ingat COVID tu dah habis lah. Itu yang membuatkan kita ni marah kadang-kadang. Betul. Sebenarnya macam sia-sia je effort dia orang apa semua kan. Okey, macam ni. Kau marah kan? Tak marah. Okey, kalau kau marah, aku nak belanja kau kari kepala ikan. Serius? Serius? Kari Anwar. Boleh? Kari Anwar. Okey. Alright, jom. Dekat bangsa. Okey, jom. Tapi dia dah tutup kan? Aku rasa dia dah tutup. Buka boleh ke? Sekarang ni kita boleh lagi order sebab dia ada food truck. Oh. Cuma kita tak boleh makan sana je. Kita boleh sama ada kita order by delivery ataupun take away sahaja. Weh, legend ni. Kari kepala ikan Anwar ni, nampak tu. Oi. Ada, yelah tular apabila... Pakai tangan weh, dia pusing tu. Saya dah tengok video dia. Sebab yelah dia punya gerai ni dah lama. Maksudnya orang yang bekerja kat sana memang, walaupun kita tahu keadaannya sebegitu, kita tahu, semua orang tahu. Tapi orang nak makan juga sebab sedap. Jadi nak tak nak, yelah ianya terpaksa ditutup sebab satu bukan tempat yang sah untuk nak buka kedai lah. Jadi oleh kerana itu, sekarang ni dia buka melalui food truck dan yelah buat sebentar waktu ni orang baru nak cari balik kan, nak tengok balik Sebab macam dah mana boleh keluar apa semua. Tapi kan. kalau makan kat situ dengan bungkus lain lah. Lain. Feel lain. Sebab dia dah letak kuah apa semua, so nasi dah kembang. Betul. Kan. So, kita pakai kembang tekak. Tak boleh. Dia Tak kena boleh. makan kat sana juga. Tapi Betul. cuma kita tunggu je lah sebab katanya tempat tu akan dibuat baru kan untuk peniaga kat situ. Betul. Bagi selesa sikit Bagi apa selesa semua. sikit. Tapi tak tahu berapa lama benda ni akan settle. So kepada mereka yang nak makan Anwar punya Bukan air Anwar punya tangan kepala. dia. Bukan Anwar punya Boleh kepala. call. Kari kepala ikan. Yes. Okey. Weh, Anwar telefon dah? Anwar call. Hello? Hello Anwar. Okey. Kejap lagi air sampai. Jap. Tunggu Bukan Anwar. Saya rasa tetamu kita pada hari ini bersesuaian dengan Kita ada cerita kita. Suzana Ismail. Kak Suzana, sini dulu. Come. Di belah luar. Yes. So saya perkenalkan Kak Suzana, seorang usahawan yang sekarang ni ada karya-karya dia. Betul. Antara dalam Perca Project. Okey, jom masuk dalam lah. Tapi sebenarnya nak beritahu kepada anda semua, Kak Suzana ni juga seorang Saya pegawai frontliner. Ya. Yes. Saya pegawai sains di Jabatan Patologi Hospital Sungai Buloh. Okey, Yes. kalau dah Frontliner pegawai kita. sains, kenapa nak buat benda ni? Hobi. Kan? This is hobi. Ni daripada hobi boleh jadi bisnes. Ya. Wow. Okey, jadi kalau kita tengok, kita tahu ini adalah kain-kain perca. Ya, kain perca. Kain perca itu apa sebenarnya? Kain perca kalau saya tahu, fahamam saya masa kecil-kecil dulu kain-kain yang langsir yang lebih-lebih tu kita tampak-tampak je kain perca. Lebihan kain. So adalah nama lain dia adalah perca. Yes. Itu dia. So Okey. benda-benda ni antara yang telah dihasilkan adalah ini adalah beg yang terhasil daripada berapa banyak kain? Yang ni about half yard. Half yard. Half yard. Separuh ela. Separuh ela. Baru ela. Yeah. Wow, dia pakai ela. Okey, jadi kalau kita tengok bila mula sebenarnya untuk yalah daripada hobi dah jadi perniagaan, dah ada demand ni, sebenarnya bila mula Nana? Berapa tahun dah? Dah lebih kurang 5-6 tahun lah bermula part time. Maksud saya jadikan dia sebagai hobi 5-6 tahun yang lepas. Okey, selain daripada beg-beg ni dan di tangan saya ni ada juga sebuah bantal. Bantal busuk. Apa lagi karya yang telah dicipta oleh Suzana? Sebenarnya banyak, tapi tak adalah buat semua kan. Antara beg-beg ni semua saya jahit dan saya juga buat pattern. So untuk menghasilkan satu-satu beg kita perlukan pattern. Okey. So saya ada provide pattern dan boleh didapati di dalam website saya lah. Pattern tu adakah kita boleh ambil daripada pattern-pattern beg yang sedia ada? Maksudnya kita nak design ala-ala begini tapi dengan kain perca begini. Boleh. Kita inspired lah daripada mana-mana designer bag. Okey, lagi satu soalan. Okey. Ni soalan ni mesti saya rasa orang nak tahu lah. Kan, sebab benda ni berkaitan dengan diskaun. Orang suka diskaun-diskaun ni. Baru Kalau kita kena- pakai kain sendiri, Oh. ada diskaun tak? Diskaun tak ada sebab kita adalah handmade di mana satu-satu penghasilan bag tu kita buat from scratch. Kalau you provide the fabric, so harga dia sama je. It's just that deduct cost fabric sahaja. Yeah. Asyik So minta diskaun. benda-benda yang ada sentimental ni macam ada baju daripada arwah-arwah ayah ataupun elok juga bagi kakak ni kita jahit sesuatu yang baru. Betul. Dan kita boleh jadikan benda tu kenangan. Okey. Jadi dari segi demand macam mana pula? Sebab bila untuk kain perca ni bukan semua orang berani pakai. Contohnya macam beg. Sebab nak kenakan dengan baju tu susah. Sebab colour dia very colourful.
Lepas tu kita nak pakai baju colour macam mana? Jadi macam mana dari segi demand? Sebenarnya demand ada je sebab peminat handmade ada dekat mana-mana. Maksud saya memang ada, kita memang ada follower kita tersendiri. Sebab memang ada orang yang minat dengan barang-barang yang handmade. Sebab apa? Handmade ni adalah dia ada maksud saya dia tersendiri. Dia tak ada duplicate. So katakanlah satu beg penghasilan satu beg ni, saya takkan duplicate yang lain. So this is saya hanya buat satu untuk satu jenis fabric. Wow. So maksudnya kalau you pakai satu tu, you je lah yang ada. Okey. Sekejap bagi aku tengok. Okey, sila. Okey, sambil kita sembang ni, Suzana bolehlah start menjahit. So kat sini dia ada beberapa barang-barang ini apa ni? Okey. Cuba tunjukkan sikit. Saya nak tunjuk macam mana nak demo kita buat pot holder. Okey. Pot holder. Tahu tak pot holder tak apa? Kat kitchen ke pot macam tu. Okey. Tak biasa masuk. Kita biasa masuk dapur tapi kita dah ambil pelapik pelapik. Betul. Dia macam tu. Ayat tu tak pernah ambil pelapik apa tu. Tak pernah habis pun ayat tu. So saya tak tahu pot holder nama dia terwujud pot ke tak. Ya, pot holder. Okey. Okey, apa yang kita perlukan untuk buat satu pot holder? Hasil akhir dia. So kita perlukan fabric, kita perlukan batting, dan Ini namanya kita batting. perlukan binding. Binding lupa. tape. Binding tape. 1.5. Bias. Oh, binding So- tape 1.5. So, langkah pertama adalah kita kena sandwichkan. Sandwichkan. So, kita memerlukan dua dua piece fabric, Kain. dua keping kain. Kita lapikkan di antara batting dan juga Okey. fabric. Kalau sebut mengenai fabric ni, adakah semua fabric bersesuaian untuk nak buat Pot holder. perhiasan biasa ni? Kita biasanya menggunakan kapas lah, kain fabric kapas dalam bahasa cotton kapas kan. Cotton. Tiba-tiba lupa pula bahasa Melayunya. Biasalah kita ni. Cuma saya nak tanya, ni ada satu soalan sebab Ya. sekarang ni macam sambil-sambil tu boleh buat, sambil tu boleh buat. boleh. Sekarang ni macam orang yang pandai jahit ni, dia dah pandai dah. Okey. Dia buat face mask. Pakai kain. Betul juga. So macam mana Suzana? Ada awak bagi buat face mask ke? Saya rasa dah boleh dah ni. Boleh je buat face mask tapi kan kerajaan tak menggalakkan kita gunakan fabric Betul as lah a tu. face mask sebabnya obviously saya tiba-tiba nak jadi pegawai sains pula. Betul. Sebab tu. Orang patut Kenapa? tahu, sebenarnya Tak tak adalah kita sebab tahu dia yang ada face mask tu. spesifik. Sebab surgical mask is memang meant to untuk melindungi kan. So Tak sesuai. recommended untuk gunakan fabric ni. Dan antaranya kebanyakan face mask yang dibuat daripada kain ni tidak mempunyai 3 lapisan ataupun satu lapisan khas yang boleh menghalang partikel-partikel kecil daripada memasuki rongga-rongga kita. Berapa Contohnya. Wow. Saya tak tahu berapa Saya mikron. pun Zul. lupa. Saya pun lupa. Dia So dia punya halus dia adalah daripada apa tadi kiraan mikron Micron. Mikron. Maknanya dia adalah mikroorganisma yang sangat kecil yang kalau kita tutup muka kita pakai kain biasa tidak mungkin ataupun mustahil sekali untuk dia orang tak dapat masuk. Okey. Sebab confirm dia orang dapat masuk punya. alright. Kalau batuk ke apa kan. Jadi betul. tak ada masalah sebab kalau kita tengok harga shilling untuk pelitup muka ni pun telah diturunkan. Betul. Jadi saya tengok rata-rata ada juga beberapa komen kata kami ni ada anak 5 orang. Jadi kalau kena beli ni dah berapa orang, dah berapa banyak mask yang kita kena beli. Jadi oleh kerana itu kita tengok pada harga shilling yang telah diturunkan tu kita harapkan dapat membantu anda sedikit sebanyak dan yalah ada orang yang berumur terutamanya memang sangat-sangat digalakkan kena pakai pelitup muka yang 3 layer lah. Kan? Macam family saya, saya mungkin tak ada duit lah nak bagi face mask apa semua kan. Tak keluar. Lagi senang. Senang. Jimat. Simple. Tak Benda payah simple. keluar. Betul. That's the easiest solution yang kita boleh fikirkan. Cuma biasalah kadang-kadang bila terlalu lama duduk kat rumah, semua nak keluar. Jadi bila dah keluar tu, pakailah. Okey, So jadi sekarang ni kita nak cerita pasal projek ni pula. Bila yang sebenarnya start benda ni? 2014 macam tu. Sorry, 2013 lah saya dah mula. okey, adakah ini antara salah satu cara untuk ialah melepaskan tekanan bila ialah dekat-dekat sana kita buat pasal sains ni kan macam-macam benda nak kena fikir. Jadi bila balik rumah ni nak menjahit ni melepaskan tension. Ya, sebenarnya ia adalah satu menjahit ni boleh release kita punya stres sebab kita kerja penat kan. Lepas tu kita perlu something untuk
lupakan sekejap Lupakan sekejap. hal kerja kita. Ha-ha. So kita masuk dekat dalam bilik jahit kita. Kita buatlah something. Z. Kalau dalam bilik tu dengar Z jangan kacau lah. Jangan kacau. Tengah berkarya lah tu. Sebab tengah Macam berkarya. sekarang ni, bila Suzana bila sembang dengan kita, dia tak boleh buat kerja. Betul. So kita kena stop. Dia terjahit tangan. Bahaya. Itu yang Kena paling tengok. bahaya tu. Okey. Kan? Jadi macam mana kalau nak dapatkan, yelah tempahan nak tengok design yang ada ni, Instagram, Facebook? Oh, okey. Hana? Saya aktif di Instagram. Okey, Instagram saya perca_project. Okey. Dan juga Facebook saya personal Suzana Ismail. So dan juga saya ada website Okey. percaproject.com. Asyik betul lah. Ya, tak adalah dahsyat. Biasa-biasa je. Luar biasalah buat 2-3 kerja ini yang dituntut sekarang ni. Sebab saya rasa kan, dalam kita ada kerja asas kita, kalau kita ada bakat yang lebih pada diri kita ni, why not kita jual bakat kita tu? Betul lah? Betul. Faiz, kan? Sebenarnya itu yang paling penting sekali. So kita perlu tahu apa sebenarnya bakat kita dan insya-Allah daripada bakat tu kita boleh pursue benda yang lebih dahsyat yang kita fikirkan. Betul. Contohnya sekarang ni kalau kita tengok Suzana ni macam-macam dah dia buat. Betul. Cuma nak tahu kalau kelas pula ada buat. Nak mengajar pula orang. Okey. Sekarang ni saya memang lebih kepada untuk ajar orang kelas lah, buat kelas. In fact, sebabnya saya dah ada saya punya income sendiri. So saya memang nak sangat tolong housewife kat luar sana untuk generate income. Betul. Dan sekurang-kurangnya kalau saya tak dapat membantu dari yang lain-lain tu, so dengan cara inilah saya dapat bantu masyarakat. Betul. Bagus juga sebab ada orang kata kalau kita buat bisnes ni kita nak kaya ke tidak. Kadang-kadang apa yang hasratnya nak membantu suri rumah. Untuk suri rumah tu pun bantu suaminya. Itu dia dalam rumah tangga tu kan. Sebab benda ni boleh buat kat rumah kan. Yes. Dia tak perlu keluar pun. Sambil jaga anak. Yes. Betul-betul. Macam sekarang ni Style, style. Nampak kita keluar. Kan? Ni. Dah ada duta. Cuma nak cerita sikit benda yang paling style sekali. Kita punya animasi. Boy. Animasi kita. Sebelum tu terima kasih Kak Suzana kerana sudi bersama dengan kita. Terima kasih. Terima kasih. Cuma sekarang ni kita nak cerita tentang Boy animasi Boy. kita. Boy kita yang setelah kira kutipan yang sangat banyak sekali Betul. Dalam masa tak sampai 10 hari kutipan dah mencecah 9.9 juta. Tapi bukan itu yang kita nak cerita. Kita nak cerita tentang Boy telah pun tersenarai dalam Oscar. Wow. Dalam 3D animasi terbaik. Jadi, so kita tak tahu dia dah boleh pergi final ke tak. Cuma kita berdoa sajalah dan mengundi. Jadi apa-apa pun kita ucap tahniah kepada seluruh tenaga kerja animasi Boy ini sebab kita dapat lihat bagaimana animasi Malaysia semakin berkembang dan ternyata selepas Upin Ipin, Boy, Ejen Ali, semuanya telah menjadikan nama Malaysia ni nama yang lebih dikenali. Apa-apa pun tahniah diucapkan kepada semua dan jangan lupa kita doakan yang terbaik untuk Boy dan semua orang yang buat animasi ni Yes. Itu yang paling terbaik sekali. Okey, sekarang ni kita nak cerita tentang bakat yang terpendam yang perlu kita kita perlu keluarkan untuk menjana satu pendapatan. Macam tadi kita dengan Suzana, dia ada bakat untuk menjahit. Okey. Sekarang ni kita cerita tentang bakat memasak pula. Macam Sugu Fabitra tadi, dia masuk YouTube. Ini cerita tentang seorang ibu tunggal, iaitu arwah abang punya isteri. Betul. Yang sekarang ni telah pun meniaga cempedak goreng di kawasan Sabak Bernam. Ini satu yang kita dapat rasakan bahawa ialah kerja ataupun kehidupan kita harus diteruskan dan apa yang kita semua sedia maklumlah cerita mereka ni viral dan rata-rata ramai yang menitipkan doa untuk isteri abang dan ini kita terutamanya bila kita tengok anaknya lah, anak dia masih lagi kecil itu yang membuatkan kita lebih rasa kesian kepada isterinya. Jadi terbaru Nur Hidayah difahamkan telah menjual cempedak goreng dan ini sebenarnya antara hasrat arwah abang sebenarnya dia untuk buka kedai nak buka kedai makan. Jadi dia teruskan, dia kata dia letakkan ke tepi malunya, letakkan ke tepi segala apa perasaan. Yang penting adalah untuk mencari rezeki dan untuk amzah. Jadi apa-apa pun kita support lah, kita sokong lah untuk mereka yang berniaga ni. Saya rasa dalam keadaan sekarang ni untuk kita menjana ekonomi negara kita ni, apa saja kawan kita berniaga, apa saja jiran kita berniaga, kita support, kita membeli. Bukan meminta maksudnya kita support untuk membeli supaya kalau kita ada jual barang juga, dia pun akan membeli daripada kita.
kat situ ada pergerakan jual beli di dalam kalangan kita dan insya-Allah ianya akan menjadi income yang besar untuk negara. Sebenarnya itu antara salah satu cara lah sebab kita ekonomi berputar dalam negara saja. Jadi sebab tu kita cakap jangan takut untuk keluar daripada kebiasaan, jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Dan sekarang ni kita ingin berjemput pakar motivasi kita, Tengku Asmadi Tengku Muhammad, menceritakan tentang ketakutan. Dr. Tengku silakan. Sila doktor. Baik. Wow. Aduh. Tu dia. Dr. Asmadi, bolehkah Dr. Ismadi mencelitkan mata saya, Dr. Ismadi? Dia dah mula dah. Itu Ismadi kan? Bukan Asmadi. Bukan, lain. Jadi doktor, apa khabar? Sihat doktor? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita kembali semula dapat berjumpa fizikal, selalunya kita online je. Betul. Jadi doktor bila sebut mengenai takut nak keluar daripada kebiasaan, takut nak keluar mencuba sesuatu yang baru. Semua orang ada perasaan takut. Adakah orang tak takut doktor? Saya takut. Saya pun takut. Ya. Itu takut ni satu perkara yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah sebenarnya. Setiap perkara perasaan dia ada positif, dia ada negatif dia. Tapi yang menariknya, anak-anak kecil tak kenal rasa takut. Okay. Betul. Kan? Dia boleh cuba apa saja, dia nampak katakan cerit panas pun dia pegang, kan, dia nampak tempat tinggi pun dia panjat. Ya, dia tak faham erti takut. Sebab apa? Sebab perasaan ingin belajar, ingin tahu yang ada dalam diri dia, itu saja yang ada. So dia try to explore, menerokai kehidupan alam sekitar dia. Jadi itu anak-anak. Tetapi macam mana kita dulu yang tak takut ni tiba-tiba bila besar jadi takut? Betul. Kan? Sebab apa? Sebab pertama dari segi macam mana kita dikondisikan, minda dikondisikan daripada kecil. Ya, kita ni ramai orang membesarkan, mendidik anak-anak dengan menggunakan perkataan apa? Jangan panjat, nanti jatuh, jangan pegang, nanti terlepas dan sebagainya kan. Jadi cara ibu bapa berkomunikasi, guru-guru berkomunikasi dengan kita sewaktu kecil dulu pun membentuk sifat-sifat ketakutan dalam diri kita. Contoh kita ambil paling senanglah, katalah anak kecil umur setahun lebih, dia pegang gelas. Dia pegang gelas, katanya gelas dia pegang. Kemudian kalau mak tu kata apa? Mak tu kata jangan nanti jatuh kan. Jangan nanti pecah. Masa tu juga dia terkejut, dia lepaskan. Jatuh. Tapi kalau kita kata pegang kuat-kuat, dia buat apa? Dia pegang kuat-kuat? Dia pegang kuat-kuat, jatuh tak gelas tu? Tak. Jadi kadang-kadang cara kita berkomunikasi juga mengkondisikan cara fikir kita daripada kecil. Jadi sebab itu penting kepada kita sebenarnya pengalaman-pengalaman lampau, sama ada pengalaman orang lain atau pengalaman kita. Contoh misalnya kan, ada orang takut nak kahwin. Ada Ramai orang takut nak kahwin. Kawan-kawan saya pun ada takut nak kahwin. Adakah sebab daripada kecil? Itu tak ada sebab daripada kecil. Okey, dia lihat sendiri dalam family dia ada perceraian yang berlaku menyebabkan dia takut untuk nak percaya orang. Jadi dia rasa hilang kepercayaan. Dia takut perkara yang sama berlaku pada kawan, berlaku dalam keluarga akan berlaku pada dia. Kan? Walhal dalam hidup kita ini 80% dari apa yang kita bimbangkan, takutkan sebenarnya tak berlaku pun. Kan, contoh kita tak katalah orang tak biasa keluar di kaca TV. Tiba-tiba kena keluar di kaca TV nak bercakap depan orang ramai. Betul. Kan? Muaz dengan Faiz tak apalah, dah biasa kan. Betul. Borak-borak santai kan. Orang pendek kata mengigau pun boleh bercakap kan. Tak ada, saya takut juga ni. Sampai sekarang saya takut sebenarnya. Nasib baik saya ada Muaz. Okey. Jadi bila ketakutan tu sebab apa? Sebab dia banyak andaian-andaian yang diwujudkan dalam fikiran. Betul. Apa kata? Ini masalah. Apa kata nanti kalau orang tengok aku tak buat yang terbaik? Apa kata nanti aku buat sesuatu yang memalukan diri aku? Betul. Apa kata tiba-tiba aku terkaku dekat situ, tak keluar air, dia keras macam tu. Kan? Apa kata? Jadi Banyak sangat apa kata. Apa kata tu pun kerana kita menghujani diri kita dengan kata-kata soalan-soalan yang negatif, maka itu juga boleh membina ketakutan dalam diri kita. Okey, dan sekarang ni kita cerita tentang ketakutan keluar daripada orang kata kepompong kita. Bila kita berada dalam satu keadaan yang selesa, tiba-tiba datang pandemik dan ramai orang telah pun kehilangan kerja. Betul. Yes. Okey. So macam mana? Ini benda yang menakutkan kita ni. dengan keadaan COVID ni sekali kan. Betul. Sekali takut COVID, second takut tak ada kerja. Okey. Baik. Macam-macam takut. Apa yang dia takut? Sebenarnya dia takut apa? Kerana dia ada komitmen. Okey. Dia ada anak-anak yang sedang membesar, ada duit simpanan yang mungkin tak seberapa, kemudian pendapatan yang selalu dapat setiap bulan dah tak ada, dan
tak tahu lagi nak cari kerja baru dalam keadaan semua orang kehilangan kerja. Betul. Nak dapat kerja baru pun bukannya mudah. Betul. Kan? Baik. Ketakutan itu sebab dia banyak membuat andaian-andaian sebegitu. Tetapi kita kena faham satu perkara pula. Kita kena, orang kata kalau meja ni kena goncang kaki dia kuat-kuat sampai pegangan-pegangan lama, kepercayaan lama itu yang sebelum ini semuanya hilang. Jadi gantikan dengan keyakinan kepercayaan baru. Contoh, kita ambil contoh. Okey, katalah seorang tu gaji dia 6,000. Okey. Okey. Banyak. Okey, 6,000 sebulan, maka dia kehilangan kerja bermakna dia kehilangan 6,000 sebulan. Maka ini kebimbangan, ketakutan kepada dia. Betul. Sebab kalau saving dia ada 30,000, 6,000 berapa bulan sangat dia boleh hidup. Betul? Baik. Macam mana dia nak hilang ketakutan itu dan mula melihat satu peluang? Pertamanya sekali kita goncang kaki meja tu, saya kata kepercayaan pegangan tu tadi. Macam mana cara dia? Okey. 6,000 sebulan, kalau kita bahagikan dengan 25 hari bekerja, lebih kurang RM240. Okey. Bahagikan dengan 8 jam, berapa ringgit? RM30 sejam. Okey. Okey. Bila kita tengok RM30 sejam, kita jangan lihat bahawa kita kehilangan 6,000 sebulan. Kita lihat bahawa kita sebenarnya kehilangan RM30 je sejam. Okey. RM30 sejam banyak benda boleh kita buat untuk ganti RM30 sejam. Jual pisang goreng, jual nasi lemak, jual kain perca tadi kan. Jadi kita boleh ganti dengan RM30 sejam. Jadi bila kita lihat RM30 sejam, kita dah rasa ketakutan kita tu dah kurang. Dah kurang Yeah. kan? Dengan kita berkata 6,000 sebulan kehilangan, kita takut tak? Takut. Tapi kalau kita kata RM30 sejam, boleh tak kita fikir nak cari dalam sejam RM30? Boleh. Jadi sekarang kita dah tukar ketakutan itu kepada satu possibility, satu kemungkinan yang boleh kita lakukan. Jadi itu contoh. Jadi secara tak langsung otak mula bekerja bukan nak memikirkan 6,000 sebulan, fikir macam mana aku nak dapat dalam satu jam ni RM30. Kan? Jual keripik pergi balik, kalau saya orang Terengganu pergi balik Terengganu, beli kerupuk lekor buat balik ke sini pun dah boleh dapat RM30 sejam. Jadi otak mula berfikir kemungkinan-kemungkinan baru. Dan kita kena faham bahawa setiap perkara yang berlaku ini sebenarnya kadang-kadang kita mula melihat peluang-peluang baru, potensi-potensi dalam diri kita yang tak pernah kita tahu sebelum ini. Dan biasa kita lihat bahawa apabila kita ditekan dalam tekanan itu, di situlah mula kita keluar bakat-bakat baru, kehebatan-kehebatan baru yang kita tak nampak sebelum ini sebab kita tak pernah mencuba sesuatu yang baru. Jadi jangan takut berdepan dengan apa saja yang ada di depan kemungkinan-kemungkinan sebab setiap yang berlaku itu Tuhan sentiasa berikan jalan. Betul. Kan. Jadi kalau Saya dah tak takut dah. saya pun dah tak takut dah. Bila doktor kata tadi memberikan saya semangatlah doktor. Terutamanya okey kalau kita lihat orang yang solo doktor. Solo yang kehilangan banyak perkara pun kita risau juga sebab kalau yang berpasangan kalau dia kehilangan sesuatu dia ada untuk tempat berpaut. Ya, Bagaimana orang yang solo pula? Yang Single duduk lah. seorangan single, Bujang. bujang dan sebagainya. Sebab tu kita jangan berada seorang-seorang. Hidup ni tak boleh hidup seorang-seorang. Tak boleh. Walaupun kita tidak ada pasangan tetapi kita kena ada kawan, kena ada teman dan kita kena ada dalam satu circle yang positif. Kan? Maknanya kita cari kawan-kawan kita yang positif, siapa yang boleh menasihati kita, siapa yang boleh menjadi pendengar yang baik kepada kita. Ramai sebenarnya berkawan bersosial ni seronok. Betul. Jadi oleh sebab bukan itu nak bercinta, nak berkawan. berkawan dulu kenal-kenal. Ya, kalau dah sampai bercinta tu itu rezeki. Betul. Alhamdulillah. Syukur. Okey, cuma nasihat doktor kepada orang-orang di luar sana macam saya ni, saya anggap diri saya tidak berbakat. Kalau nak dibandingkan dengan orang lain. Tak, kita kena Okey, let's say kesian macam mana ni Kak Suzana dia boleh menjahit, Baik. Yang ni boleh masak. Saya ni apa pun tak ada bakat ni. Okey. Macam mana? Sebenarnya kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Ya, kita kena lihat apa yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang kita kena faham ada orang takut nak jumpa orang. Tetapi sekarang dunia dah berubah. Nak berjaya dalam hidup tak perlu jumpa orang secara face to face, berdepan. Ya, dengan online, dengan WhatsApp, ya, dengan sosial media. Jadi ada cara kita boleh berinteraksi dengan orang lain melalui media-media yang ada. Kan? Kalau muka tak takut nak jumpa orang sebab jerawat batu ada 10 biji contoh kan. Alah sekarang ni Photoshop ke face apa tu apa dia panggil. banyak. Filter banyak kan.
So tak payah jumpa. Kan? Jadi oleh sebab itu yang penting sekarang ni banyak cara sebenarnya yang boleh kita lakukan untuk kita atasi ketakutan. Yang penting sekali satu perkara yang saya nak beritahu, kita kena banyak belajar. Kena banyak membaca, kena lihat cerita-cerita kejayaan orang lain untuk menjadikan inspirasi kepada kita. Dan apabila kita takut, kita kena tengok balik dalam hidup kita ni bukannya semua orang tidak ada kejayaan. Dulu kecil-kecil pernah dapat nombor 1, dulu berenang pernah dapat nombor 1 contoh kan. Betul. Jadi kita cuba imbau kembali kejayaan-kejayaan kecil yang kita ada di masa-masa lampau kita, maka ia akan memberikan kita umpama rumah banyak tiang-tiang yang menjadikan kita kukuh, kan, yang menegakkan kedudukan kita tu tadi. Jadi secara tak langsung kita hilang ketakutan. Kita kata aku ni sebenarnya banyak juga kebolehan. Aku ni sebenarnya banyak juga kejayaan-kejayaan lepas. Betul. Sebenarnya diri aku ini berharga sebenarnya. Jadi kita mula menilai, kita ubah cara kita bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita orang lain yang nampak kita punya bakat tu. Betul. Macam saya nampak bakat Faiz ni. Dia dulu seorang pelakon, sekarang dia boleh balik berlakon. Mungkin dia tak nampak, dia kata, "Ya ke? Wow. Dia pelakon dulu." Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih doktor. Baik, sama. Saya rasa amat motivated lah hari ini kan. Daripada kita fikir 6,000 sebulan, kita boleh fikir RM30 selama sejam. Apa yang kita boleh buat, dan yang especially kepada mereka yang rasa tidak berbakat, cuba fikir balik kenang balik kita punya past experience. Betul. Pernah tak kita mencapai satu kejayaan? Tak kisah dalam pidato apa pun. Kita semua berbakat sebenarnya. Terima kasih sekali lagi doktor. Baik, Muaz. Bersama dengan kita. Terima kasih atas kata-kata semangat tu. Kejap lagi kita akan kembali semula. Baik, untuk anda semua yang terfikir, okey aku nak jadi YouTubers. Why not? Why not? Why not? Ada bakat yang kita letak dalam Just do YouTube. it. Do it. Kejap lagi. Kembali selepas ini. दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। हाँ तुमसे प्यार है कि तुमसे प्यार है, इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। कहा ना प्यार है, कहा ना प्यार है। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या? ठंडी ठंडी पवन चलता है ये बदन, जी चाहता है बना लो तुझको अपना सजन। हुआ नहीं ये पहले कभी, मेरी जान बदल गई अभी अभी। मैं चली बनके हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा। Haris. leca oh leca Tu hamisi curalo. Sepatutnya saya jadi seorang lelaki, apa saya jadi seorang perempuan? Tak, sebab kita nak test suara. Oh, okey, so okey, okey. itu yang semalam minggu lepas saya ada belajar tentang high note, low note apa semua tu lah. okey. Okey, sebelum tu kita nak dengar diorang bersembang dululah. Okey, jadi hari ini kita ada Nadia, kita ada Rizwan dan juga kita ada Wan Nirwal.
Wan yang mana? Oh, Wan okey. Cik Wan kita. Jadi difahamkan Nadia dengan Cik Wan kita ni suami isteri. Yeah. Cik Nadia, cerita dulu bila berkenal dan macam mana boleh terbit kumpulan ni. Sebab suara nyanyi tadi lain. Ni nak dengar suara sebenar. Okey, kita dengar dia cakap macam mana. Silakan Nadia. Saya cakap bunyi sama je. Okey. 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 Okey, saya berkenal dengan suami tahun 2011. Masa tu diorang dah kenal dulu dah. Ni kawan Rizwan dengan Wan. Awak lah orang ketiga. Orang ketiga. Alamak. Daripada kampung sebenarnya asal. Sebelum kenal Nadia. Jadi masa tu memang menyanyikan lagu-lagu Bollywood ke macam mana? Lagu Main Bollywood. semua. Lagu Bollywood ada, lagu Melayu ada. Masa tu masa dengan band dekat kampung, Bistari Band. Datang ke KL, jumpa dekat KL pula. Terus combine untuk buat Hindi. Belum kenal Nadia lagi. Nadia. Belum jumpa. Nadia ni lambat masuk dalam kehidupan ni. Dia lambat hadir. Lambat sangat. Sebagai seorang penyanyi Bollywood untuk Malaysia ni lambat hadir. Saya pun ada mengentas ke 3 buah negeri untuk cari vokalis perempuan. Tapi agak susah lah sebenarnya. Betul. Last Wan yang jumpa Nadia Fashan. Masa tu jumpa niat nak ada vokalis ke niat nak kahwin? Masa tu memang ada show lah masa tu. Lepas tu saya terdengar dia nyanyi lagu Pusya Regem masa tu. Lagu terpanah kita lah pun ni. tengok ini miming kot. Tapi memang betul. 100% memang suara dia. Okey. So daripada telinga jatuh ke hati lah. Ini jatuh hati. Jatuh hati tu lambat sebenarnya. Lambat. Tapi saya Kita merisik kawan dengan dulu. untuk buat recording lah. Saya panggil dia untuk buat rekod dan betul ke suara dia ni. Nak tahu juga kan. Jangan-jangan miming tak. Betul, kadang-kadang saya pun tadi kan macam betul ke suara dia ni kan. Sebab tu kita nak bagi penonton-penonton semua tahu kan bahawa ini adalah suara sebenar dan bila nyanyi dia tukar suara lain. Cuma nak tahu daripada kampung dulu tu genre apa yang sebenarnya dimainkan oleh band dululah sebelum pergi ke Hindi ni? Band di Kedah dia kebanyakan Hindi, dangdut. Lagu 60-an lah. Memang daripada asal memang kategori ni juga. Daripada asal. Ingat rock ke apa ke kan? Rock pun Pandai ada demand. Ada demand mana ada projek kita masuk lah. Okey. Macam Nadia sendiri macam mana dalam family pun memang ada yang darah-darah Hindustan ke apa sebab Saya ada. Tak, suara orang lain. Siapa? Hafiz. Thank you. Keturunan Pakistan. Dia keturunan Pakistan. Saya ada keturunan Pakistan. Dadaji from Peshawar, Pakistan. Okey. Tapi banyakkan berbahasa Urdu lah. Nenek daripada petani. Datang macam cerita Hindi lah. Datang ke Dadaji datang daripada Pakistan ke Malaysia berkahwin dan stay di Malaysia lah. Di Baling Kedah. So macam Nadia memang tak ada keturunan Itu yang pelik tu. memang tak ada. Keturunan. Asal Nadia asal mana? Nadia asal Kuala Lumpur sahaja. Wow, tu pelik. Okey. Memang tak ada latar belakang Hindustan Tak apa ada. Nadia memang tak ada latar belakang Hindustan ke apa memang tak ada. Family pun tak ada yang boleh menyanyi? Tak ada. Itu yang first Wan bagi tahu tu. Ada seorang perempuan yang boleh menyanyi lagu Hindi dengan baik. Saya beritahu saya ada jumpa juga. Tapi ini India. Itu pun tak dapat diction yang tepat sebenarnya. Ini kan Melayu. Last first recording kita masa tu first lagu Zara Sajum. Itu yang saya pun alamak ini high pitch lagi boleh fight. Sebab Nadia sebab mama Nadia dia memang peminat sangat lagu Bollywood. So sebab dia terlampau minat, so hari-hari dia memang akan dengar lagu Hindustan sahaja. So dia membawa ke besar Betul lah dalam perut agaknya dah nyanyi lagu Hindustan. Lepas tu dia membawa pada anak ni saya rasa bakat hebat tu. Kan sebenarnya kan. Okey, cuma tadi pagi bila opening tadi kita ada penonton-penonton yang daripada Facebook, daripada media sosial kan. Semua macam suka gila dengan suara Nadia ni. Diorang nak nyanyi, diorang ada buat satu request. Lagu apa? Dia apa-apa, Okey. tapi dia macam akustik sikit. Akustik. Dia nak betul-betul dengar suara dia ni. Tapi tanpa muzik ke macam mana? Sedikit yang mungkin lah. Okey. Alright. Okey, kita bagi lagu-lagu Diorang yang mesti popular. attach je lah. Lagu-lagu popular dekat Malaysia ni antaranya Kucu Tair yang popular kan? Selalunya kalau banyak follower yang kami minta lagu Din Naya daripada filem Darken lah. Darken. Ini tak setiap kali lah memang tak henti lagu ni. Okey. Banyak orang request Cuma lagu kami ni selalu tengok filem tak tengok tajuk, kami tengok lagu. Okey. Yang saya tahu di Wale, Janam-Janam. Saya tahu Hello Brother. Hello Brother. Hello brother.
दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो कितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल बन मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार है दिल खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो मुझसे प्यार कर लो Terpanah kami. Terpanah. Saya terpaku bila itu dah terpaku. Pernah tak ada orang panggil show jangan nyanyi ha je. Itu je. Ha pun sedap. Cukup dah dik, cukup ha je. Aduh. Kat mana? Macam mana? Okey, jadi bila dah bergabung ke bulan ni dari segi peminta mesti ramai kan sebab kat Malaysia ni ramai orang minat Hindustan ni. Memang ramai. Alhamdulillah sejak dari tahun 2014 ditubuhkan grup Dilhan Haris ni kita dah banyak sangat sebenarnya dapat jemputan daripada majlis-majlis VIP, corporate. Betul. So diorang sebenarnya memang peminat tega Hindi lah sebenarnya. kan? Ya, yang kita tak tahu. Biasanya diorang akan buat majlis-majlis VIP kan. Pakistan punya majlis Pakistan. kan. Betul. Okey, So, dari segi sebutan tu semua adakah anda mengerti apa yang disebutkan tu? kami study. Oh. Memang kita study Dan, setiap lirik tu kita baik-baik kaji. lirik tu. Okey. Setiap tu memang Nadia faham lah. Nadia faham. Untuk setiap lirik kita seharus dan wajib untuk kita faham. Sebab kalau tak faham akan ikut Nyanyi- sebutan dan lagi maksud lain. Okey, faham. Macam Lari. lagu tadi yang dinyanyikan Dil Neye Kahan Hedil Se di mana hati ku berada. Dil Neye Kahan Hedil Se. Sebab tu lagu dengan filem The Mesh bila semua jenis dunia tengok akan terpaut hati. Sebab Lagi tu setiap satu kali live suka lagu ni. Sebab lagi satu kita nyanyi lagu orang kan. Kita nyanyi Susah. lagu bahasa orang. Betul. So, kita kena jaga kita Kena jaga, punya betul. sebutan supaya tak lari dan takut nanti orang marah. Betul. Sebenarnya kita tak nak bagi sakit hati orang. Apa dia nyanyi tak faham apa lah. Betul. Aneh je dah. Tak faham. Okey, jadi saya rasa kalau macam ni punya suara sedap, jangan kata anak tertidur, suami pun tertidur. Ramai peminat sebenarnya. Hari ni ramai orang tiba-tiba terpaku depan TV sebab terdengar suara Nadia ni. Jadi okey, mana nak cari korang ni supaya diorang boleh hantar komen ataupun apa-apa sajalah invite untuk ke? berinteraksi dengan kumpulan Dilhan Haris ni. Dilhan Haris. Okey, biasanya memang kita ada semua di platform media sosial dan dengan nama Nadia Farsha. So kalau anda search di Nadia Farsha, confirm korang akan jumpa juga dengan Dilhan Haris. So kita ada di Instagram Nadia Farsha, di Facebook live, Facebook pun Nadia Farsha juga. YouTube. Di YouTube channel Nadia Wow. Farsha Dilhan Haris. Dan Twitter semua Nadia Farsha. So anda boleh type je Nadia Farsha akan jumpa Dilhan Haris juga. Okey, kiranya Wan dengan Rizwan sama je lah Sama je, sama je. Hafiz, Rizwan. Kita pakai satu Nadia. akaun. Satu je sebenarnya. Betul, Senang. senang. Kalau banyak-banyak susah, complicated Betul, kan. nanti orang nak hantar show susah nak. Jadi sebenarnya Bagi dia kami. main, betul. Suara dia unik. Suara apa-apa power juga. Sebab inilah dalam Malaysia perempuan yang saya jumpa untuk menyanyikan lagu-lagu Hindi dengan baik. Sebenarnya lagu Hindi ni bukan hanya lagu Hindi yang terbaru, yang latest Janam-Janam, Kuch-Kuch Hota Hai, Kuch Orgam. Jadi Yang klasik-klasik pun. job yang Klasik saya bagi pada Nadia ni bagi dia macam ibarat mudah saya cakap macam makan kacang untuk lagu-lagu evergreen. Jadi itu yang saya minat. Sanggam boleh lah ni. Sanggam. Sanggam tu betul lagu, betul lah. Tak tahu. Okey. Sebenarnya Nadia Farsha ni dia berantu sikit. Betul lah bantu. Sama juga, dia orang pun sama. Kalau tak ada dia orang memang Nadia takkan berdiri kat sini. Saya rasa tak ada itu kan salah. ni saya rasa gabungan tiga yang sangat Jadi terbaik tu. arrangement terbesar. Kan. Terima kasih banyak Dilhan Haris kerana bersama dengan kita. At the end of the show kita akan dengar lagi Dilhan Ada Haris lagi? untuk menendangkan Ada lagu lagi? untuk kita. Ada lagi, jangan risau. Janam, Jangan janam, ke mana-mana. please. Janam, Okey? janam. Terima kasih kepada mereka semua. Dan Okey. sekarang ini kita cerita tentang macam tadi kita mau kepada Hindustan. Okey, okey. India apa semua kan. Sekarang Yes. kita nak pergi ke kawasan yang menjadi viral banyak di Malaysia Anak iaitu sayur. Korea. Ya. Dan baru-baru ini telah viral sebuah makanan yang menjadi kegilaan tak tahu mungkin traveller yang pergi ke Korea. Alright. Dia macam roti garlic cheese. Lebih kurang macam dia macam
garlic bread, cuma dia ada cream cheese kat dalam dia. Okey. Dan bila saya tengok menu dan cara untuk buat makanan ini, memang ya Allah senang gila kot benda ni. Anda cuma memerlukan roti burger, cream cheese yang diletakkan gula dan juga mentega yang ada, kalau boleh yang paling senang yang terus ada garlic lah, senang kita untuk kita sapu kat atas tu. Dan benda ini menjadi viral sebenarnya sebab kalau ikutkan, siapa yang tak nak makan makanan-makanan yang rare ni? Betul. Kecuali kalau kita pergi ke negara tersebut. Macam kita, macam saya ni yang jarang nak pergi ke luar negara, apatah lagi Korea apa semua, memang tak boleh nak makan makanan benda-benda macam ni. Jadi dengan keadaan teknologi yang sangat mengagumkan, makanan daripada negara mana pun kita boleh buat juga di rumah masing-masing. Okey, kalau kita sebut mengenai makanan sekarang ni sangat popular di media sosial adalah review makanan melalui Instagram ataupun YouTube. Jadi kat YouTube ada macam-macam review makanan, kau buat prank paling terbaru, ada juga berikan nasihat. Tapi konten yang macam mana kita nak? Yes. So kita bawakan seorang yang paling sesuai sekali untuk menceritakan benda macam ni. Yes. Kita ada Syafiq kan? Syafiq. Punch. Syafiq dan juga Akmal. Oi, Okey, sila. bro, aku rasa kita panggil orang betul ke ni macam Tak, aku rasa macam bodybuilder pun ada ni. macam model-model yang sampai ni. Tapi itulah, bila model dah sampai, kita pun kena gaya model sikitlah duduk. Okey, kita ada Syafiq dan juga Akmal dan kita semua sedia maklumlah bahawa mereka ni personaliti atas talian dan saya rasa mereka ni juga seorang pelakon yang sekarang kalau kita lihat di YouTube banyak video-video mereka. Okey, jadi Syafiq, kalau mungkin kita boleh kongsikan, kalau saya tengok kat sini, ni antaranya awak merupakan seorang pelakon, kan? Saya tu. Awak. Betul lah. Kan dia. Bukan perempuan Bukan, ni Jan Anik dia kat sebelah tu. Tu belah kiri tu. Okey, ni Jan Anik, ni dia. Okey, jadi cerita sikit mengenai korang punya YouTube channel ni. Okey, so YouTube channel kami adalah Asal Production dan kami bawa brand Tim Buat Hal. Okey. Ini kami datang, jadi kami banyak tekan pasal isu-isu semasa dan juga bagi pengajaran dekat orang kat video kami melalui cerita-cerita pendek. Betul tak, Abang? Tarik nafas dulu. Pasal kita laju, pasal bagi, masa tak bagi banyak. Kita laju. Apa tu? Teruskan. Okey. Kopi-kopi pun tak ada. Tak ada. Kita punya kopi boy tak tahulah kena buang kerja katnya. Salah kedai, Wah. Salah kedai. Kejap lagi ada nasi lemak kat luar tu. Okey, cerita sikit tentang Asal Production ni. Macam mana boleh start dan macam mana orang mungkin nak tahu Idea. liku-liku perjalanan untuk menjadi seorang YouTuber yang berjaya ni. Okey, liku tu memang banyak lah. Jadi Asal Production ni start tahun 2015 macam tu ya. Masa tu kita orang tinggal kat Bangi, Kajang. Jadi kita berkenalan satu sama lain dan masing-masing suka buat video. Jadi masa tu ada masalah. Masalahnya semua suka buat hal. Okey. Datang lewat lah, apalah. Jadi saya nampak potensi kat diorang tu. Jadi saya buat hal ada potensi. tak bukan. Kau tahu ini bagus, dia cari peluang. Potensi berlakon tu ada dekat Azwar, dekat semua orang. Jadi apa saya buat? Saya bagi guide kat diorang. Jadi bila bagi guide kat diorang dah tak buat hal. So nama buat hal tu terlekat as Tim Buat Hal. Tu datang nama Tim Buat Hal dan Asal Production lah. Saya tertanya juga dalam buat YouTuber dan sebagainya. Idea tu sebenarnya siapa yang beri? Adakah semua punya contribution ataupun daripada seorang je? Apa kata kita bagi Azwar cara? Macam mana Azwar? Itulah, kita masa kejap je. Okey, idea tu sebenarnya sebab masing-masing ada cara fikiran masing-masing kan. Kadang-kadang bila kita blank, kita akan minta tolong orang juga apa semua. Mostly dia combine of idea. Sebab bila ke combine ni baru jadi macam-macam, masuk air. Macam mana korang nak tahu YouTube korang kalau kau buat, okey ni mesti views tinggi. Macam mana korang nak tahu? Okey, kita menggunakan konsep mendekat bersama rakyat. Gitu. Pasal kita tahu apa yang orang nak tengok, jadi kita buat apa yang orang nak tengok. Jadi dengan itu kita secara logik dia view tu nak tinggi senang lah. Dengan platform yang dah ada kuat ni pun insya-Allah lah boleh go lagi. Okey, dengan subscriber hampir nak dah masuk 1 juta dah. Hampir lah. Hampir kan, sikit lagi. Harap ini tu 1 juta lah. Gini Harap lah. Dah harap korang punya subscriber pun masuk Borak Kopitiam punya subscriber. Betul. Sama-sama share lah. Sama-sama share. Jangan lupa subscribe Asal Production dan YouTube channel Borak Kopitiam. Betul? Borak Kopitiam. Betul. Jangan lupa. Okey, sekarang ni kita tengok dekat siaran TV ni. So, ini adalah daripada YouTube ataupun korang ada juga dah masuk ke saluran TV sebenarnya? Nak ikutkan TV tu pernah lah yang Coffee Prince tu kan. Yang dengan Jana ni. Azwar pula dia ada masuk yang bawah. Under TV3 drama arahan Haikal. Drama Rumah Siti Khadijah. Oh yeah, Rumah Siti Khadijah. Sebab itu yang muncul daripada ni awak lah. daripada FKL ke? Daripada ni lah.
DFKL. Top finalist 21 DFKL 2019. Maksudnya, diorang ni semua ada basic lah bro. Ada basic. Alhamdulillah, ada basic. Dan inilah hasil daripada dari dulu kita buat hal, kita bagi dia disiplin. Inilah hasil dia. Oh, maksudnya dia buat hal dulu, lepas tu baru DFKL nampak, dia masuk DFKL. Kita bagi dia disiplin dulu. Ini adalah contoh-contoh bahawa orang-orang yang rosak kita boleh baik. Sebenarnya. Dan kita boleh bagi untuk jadi baik. Lebih hebat. So siapa yang rosak datanglah sini. Dari segi income, macam mana pula? Sebab kita tengok YouTube. Dia punya atas bawah ni 4,000 ni. Kita tahulah. Tapi pemain dalam YouTube ni ramai. Dia dalam video tu kalau kita tengok 4-5 orang. Jadi macam mana dari segi pembagian? Adakah ni semua kerja, okey tak apalah, tolong-tolong je lah ke macam mana? Kita ambil konsep macam upah lah. Ada upah juga. Upah Ada juga upah lah. juga. Pasal duit kita pun cukup-cukup lah untuk datang sini bayar tol kan. Lepas lah orang kata. Lepas breakfast lah. Cuma kopi tak ada lah. Gitu. Itulah kita jangan risau. Okey, tadi kita cerita tentang mungkin ada ditawarkan berlakon dia bawa arahan seseorang. Tapi Asa Production sendiri nak buat cerita sendiri. Korang yang producer sebenarnya. Tak ada. Apa soalan dia? Tak adalah untuk masuk ke siaran TV tu. Tu producer TV3 tengah tengok tu. So mana tahu kan boleh dapat drama Asa Production diterbitkan. Kok siapa setuju boleh lah kontak Awak kami. bersedia, awak dah bersedia. Maksudnya Kita kalau ada bersedia saja. Kita memang dilatih untuk terlatih. Tapi buat masa ni belum ada perancangan lagi lah untuk masuk ke, kecuali bila ada orang approach. Kecuali approach okey, sebab sekarang ni kami nampak dekat digital platform pun bagus. Dan rasa digital platform makin meningkat. Jadi apa salahnya kami go kat digital platform dan pada masa yang sama kami pergi banyak hala. Kalau TV nak kami boleh, tak ada hal. Okey, cuma tadi ada cerita tentang bajet Cuma ramai orang nak tahu sebab sekarang ni musim pandemik kan. Ramai orang nak jadi YouTuber sebenarnya. Lepas tu diorang tertanya-tanya, kaya ke YouTuber ni? Okey. Beratlah soalan tu. Kaya lah tu. Kaya ke ataupun bolehlah cukup makan untuk survive kita punya semua pendapatan ni? Okeylah, sebenarnya duit YouTube yang kita dapat tu tak adalah nak kata kaya, tapi cukuplah untuk kita improve diri kita, tambah modal kan. Nak bayar pelakon. Jadi sebab dia orang pun perlukan duit dalam masa sekarang. Takkan nak bagi free je kan? Betul. Jadi duit tu kita agihkan pada haluan yang betul. Jadi nak kata kaya tak ada. Kalau kaya Azwar dia dah kokosional lah kat sana. Kalau kaya duduk sini lah. Tapi mungkin dari segi YouTube iklan akan masuk dengan cara korang placing produk tu. Produk apa semua sudah ada lah yang produk-produk yang masuk dalam korang punya YouTube ni. Setakat ni ada lah. Setakat ada kan. Okey, kita nampak kat situlah kejayaannya. Okey, jadi mungkin nasihat kepada semua yang kehilangan kerja dan mereka terfikir, okey kalau kita tengok Sugu Pavita pun boleh jadi YouTuber yang berjaya, korang pun boleh menjadi YouTuber yang berjaya. Ramai orang nak jadi. Okey, sekarang ni apa yang perlu ada untuk nak jadi YouTubers? Nak jadi YouTubers atau jadi apa-apa sekalipun, yang penting kena ada semangat yang kental dan jiwa yang tahu apa yang kita nak buat tu dan make sure benda tu kena betul. Kalau jadi YouTuber ni konten kena bawa konten yang baik-baik, yang betul-betul, sebab bila kita ni orang dah look up kat kita kena bagi contoh yang baik kat orang. So itu untuk YouTuber punya side lah, view lah. Dan apa-apa yang kau buat mesti kena kental lah. Kena kental sebab komen nampaknya dahsyat-dahsyat juga komen kan? Kalau komen. Komen alhamdulillah banyak puji. Okey, komen tu harus dibaca ke ataupun tengok untuk kita tengok mana yang okey, mana yang tak okey je? Sebenarnya komen tu perlu dibaca sama ada negatif ataupun tak, tapi kita kena buat baca betul-betul lah, kena digest kat komen tu sebab kadang-kadang ada komen tak berasas. Dia nak menjatuhkan korang je. Saja je nak fit in the comment. Tapi macam tu kami ambil tengok komen as feedback lah. Okey. Betul. Yang banyak mengecam lelaki ke perempuan? Budak-budak lah. Bocah. Tapi biasanya yang dewasa ni dia support lah. Itu sebenarnya. Mungkin ada ucapan, ada peminat-peminat tengah tengok ni. Brother ni lagi handsome ada daripada Muaz dengan Faiz. Okey, terimalah hakikat. Okey, silakan. Esok kita orang lah terus. Itu yang tak nak tu. Itu tak boleh tu, kami buat itip lah. Okey, ucapan kepada penonton-penonton yang dah selama ni tengok kita orang dan yang belum tengok pun, semoga korang terus support kita orang buat karya yang bagus untuk you all dengan message-message yang kita nak sampaikan. Ada apa-apa nak tambah? Ada. Terima kasih semua kerana menyokong kami. Tanpa sokongan anda, kami tak datanglah kat Borak Kopitiam ni, betul tak? Dan kita almost 1 million. Dan saya ada ucapan nak cakap ni. Happy birthday kepada Faiz Nasir, dia kru terbaru kami. Aku ingat kau tak bagi tahu pun kau kerja dengan orang. Serius lah.
Malah nak cakap. Baru doktor pagi tadi kena keluar daripada Punch, kubur punch. ketakutan. Dapat kerja dah. Okey, jadi untuk anda Okey, ya, semua, ada apa nak interview kita? you tu kru baru je. Duduk dan diam. Kejap lagi kita akan kembali semula. Kita akan bersama dengan sebuah kumpulan yang lama kita tak dengar cerita mereka. Okey, jangan ke mana. Borak Kopi Tiam. Sungguh tiba waktunya hatiku lemah dirajam dunia yang kasar lalu ku pun memuja kesunyian di jiwa hanya sementara karena kau tak menemaniku di mana ku berada. Senja tiba waktunya hatiku lemah dirajam dunia yang kasar lalu ku pun memuja haruman bumi sempitkan cahaya matahari indah semuanya langsung sayang telah kau berikan Yes, itu dia. Itulah Joanna and Co. Oh, okey. Lagu mereka Go Ahead. Go ahead. And do it. Yep. Because I know you can. Lirik terus. Kalau kita dengar lagu mereka ni ataupun kumpulan Joanna and Co ni mungkin aku pernah nampak dulu aku pernah layan lagu-lagu dia waktu aku sekolah dulu ataupun kat uni kan. Jadi sekarang mereka kembali semula untuk tampil dengan single terbaru, single mereka yang diberi nama Kini Ku Sepi. Tapi hari ini mereka tak bersama dengan kita secara fizikalnya, tapi di alam maya mereka semua berada bersama dengan kita. Okey. Jadi kita nak selamat pagi semua. Hi everyone. Waalaikumsalam. Okey, sekarang kita tengah live dengan mereka secara separately, bermakna masing-masing berada di kediaman masing-masing. Dan dengar cerita, begini juga cara anda semua menghasilkan lagu. Betul ke, Joanna? Siapa-siapa yang boleh jawab? Betul. So kalau you boleh nampak masing-masing background semua ada studio kat rumah. Okey. Yes. So kita orang ni so far alhamdulillah berkuah boleh ada equipment kat rumah, boleh record kat rumah. Okey. Masing-masing ya. Jadi kalau dilihat juga setelah lama berehat seketika dan kini kembali, kenapa agaknya mungkinkah setelah komitmen masing-masing tu kiranya sekarang ni adalah waktu yang paling sesuai untuk korang bergabung semula? Silakan. Abang Jam boleh jawab. Abang Jam? Abang Jam. Okey. Sebab sebelum ni semua macam sibuk dengan career masing-masing . So ada yang waktu tu nak rumah tangga, baru nak build up family punya ekonomi lah, macam-macam lah kan. So gap tu kita memang untuk benda tu lah. Semua sibuk tu sekarang ni semua dah okey, dah stable. Okey, kiranya mereka korang semua tak pernah hilang dalam industri dan mungkin Farid boleh kongsikan dengan kita semasa berehat seketika tu, adakah masih lagi terlibat dalam bidang muzik, menghasilkan lagu ataupun membantu mereka-mereka dalam industri ni? Kita bukan senyap macam tu je. Kita masih berkarya. Tapi orang cakap di belakang tabir lah. Okey.
Wah, short and simple. Muka pun takut nak tanya lagi soalan. Aku pun risau untuk next question tu tau. Okey. Diorang kat rumah. Okey. Sekarang kita nak cerita tentang macam mana muzik itu disatukan. Sebab studio lain-lain, vokalis di tempat lain, drum di tempat lain. So macam mana korang menghasilkan muzik dan menyatukan dia? Last kali dekat mana lah Last? Tengku, silakan. Okey, mula-mula kita bincang secara dalam talian ya. Dan then kita buat guide dan masing-masing dapat guide, record part masing-masing and semua file kita hantar ke Ijam lah. Ijam yang akan satukan dan mixing and hasilkan produk akhir. Alright. Kiranya sekarang ni tak ada masalah untuk kita berada di tempat yang berbeza, boleh menghasilkan lagu-lagu yang hebat. Kiranya ini idea semasa PKP ke macam mana? Betul. Betul. Tapi sebelum tu itu sama juga. Dah beberapa tahun dah kita orang buat kerja macam ni pun. Kiranya Joanna & Co semua berada di Lembah Kelang ataupun masing-masing di negeri lain-lain sekarang? Sebelum ni saya berada di Johor, tapi sekarang ni semua kami dah kat KL lah. Alright. Okey. Yes. Jadi adakah korang rasa bila dah tampil dengan lagu yang terbaru ni, mungkin kita boleh kongsikan sikit cerita mengenai Kini Ku Sepi ni. Bagaimana? Siapa yang sepi? Adakah korang merasa kesepian sebab tu nak berjumpa balik dengan peminat? Adakah disebabkan COVID? Kesepian juga tu. Duduk rumah seorang-seorang. Silakan Joanna. Okey, sebenarnya masa kita launch Kini Ku Sepi tu memang tak sangka ada PKP lepas tu. Tapi sesuai pula dengan keadaan kan. Okey, so konsep lagu ni sebenarnya originally lagu ni ditulis sebagai lagu R&B. Oh, okey. Tapi kita modernizekan, kita buat jadi pop lah lagu ni. Untuk kenakan dengan zaman sekarang. Apa yang kita rasa kita nak bawa ke market untuk masa sekarang ni lah. Alright. Yes. Jadi kalau anda tengok sekarang ni di visual yang tengok live sekarang, memang kita menggunakan teknologi yang terkini ya. Maksudnya kita interview diorang melalui Google Meet. Kita previewkan anda antara klip video yang mereka buat semasa berada di rumah masing-masing, dan kita live di TV3 sekarang ni di Mina Prima. Betul. Dahsyat Dahsyat teknologi sekarang. Luar biasa. Cuma nak tahu daripada pencemaran bunyi sebab kita main muzik bukan kat studio kan, dekat rumah kan. So feedback daripada jiran-jiran macam mana? So far bilik soundproof lah. Semua. Ijam, Tengku Farid semua memang bilik soundproof. Ya, betul. So dia orang letak ni lah, telur punya papan tu kan. Saya kalau pergi kedai-kedai jam yang biasa-biasa zaman budak-budak letak telur papan tu. So dia boleh kurangkan bunyi sikit kan. Sekarang teknologi dah lain lah bro. Yes. So nak tanya dia konsep Joanna & Co ni. Tadi kita baru sembang tentang muzik ni dia macam satu fashion. Dia akan pergi dan kembali. Dan sekarang ni adalah musim Korean, hip hop, R&B. Benda-benda macam tu yang ada kena-mengena dengan band ni seolah-olah macam tak ada dalam scene. Susah sikit. Even Hollywood pun sekali kan. So boleh berikan sedikit pendapat tentang perkara. Siapa yang tak bercakap lagi? Abang Faris Yang atas tu. Tengku. The bassist. Apa dia soalan ni? Sebab dia ingat dia tak kena jawab soalan tu. Sebenarnya kan. Dua ajar tak dengar. Tak dengar sangat. Dia tak dengar. Okey, untuk music scene sekarang ni sebab kita tengok ada perubahan. Jadi sekarang banyak yang solo, R&B, hip hop dan sebagainya. Korea. Jadi, Korea. Macam mana dengan korang sebagai band? Nak masuk dalam industri, nak terus kekal relevan? Okey, kalau kita tengok variety of genre muzik ni memang banyak lah kan zaman-zaman sekarang, tapi kita tetap dengan kita punya genre sendiri dan kita perjuangkan dan apa yang kita bawa daripada dulu lah sampai sekarang. Tak kisahlah orang lain main apa ke, kita main apa yang kita perjuangkan. Okey. Betul. Sebenarnya susah juga kalau kita nak nak kekal ataupun nak ikut cara orang lain. Sebab kita macam contoh saya rockers, tiba-tiba nak masuk cincong macam susah lah kan. Korea memang tak kena lah. Cincong tu Korea? Oh, okey. Baik, apa-apa pun terima kasih Joanna & Co. All the best.
untuk single Thank terbaru you so korang. much. Yes, Terima kasih. jangan lupa check up di YouTube dan Instagram tadi kita dah kongsi. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak kepada Joanna Enko. Terima kasih kerana bersama dengan kami dan juga terima kasih kepada tetamu-tetamu yang hadir pada hari ini untuk memeriahkan lagi Borak Kopitiam. Yes. Dan seperti yang kita janjikan, sekali lagi kita tinggalkan anda dengan Dilna Haris. Alright, jadi untuk anda semua jaga diri baik-baik. Ingat, walaupun kita tidak bertemu di mana saja kita berada, ingat, hati kita sentiasa ada antara satu sama lain. Wow, apa tu? Itu untuk semua lah maksudnya. Tak bersua muka. Aku mungkin tak jumpa kau. Kau mungkin tak jumpa aku. Jangan buat cerita sedih. Sebab Dilna Haris. Dilna Haris. Saksikan. बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जी नहीं लगदा मैं ते मर गया चले जा दिल ले चले जा सोनिया ले चले जा दिल ले चले जा सोनिया ले चले जा बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जी नहीं लगदा मैं ते मर गया ले चले जा सोनिया ले चले जा दिल ले चले जा बोल चूड़िया बोल कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर जा